Jangan hanya ketika kamu nak nikah, ketika kamu nak beli kereta sedih, kamu kata nak guna cara Islam. Tetapi bila kamu nak ambil tanah orang kampung, guna akta tu, guna akta ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di channel YouTube Amba Jamin Hassan, YouTuber rakyat. Jadi pada hari ini Amba nak ulah sedikit berkenaan dengan satu posting yang telah pun dimuat naik oleh Esko Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk Panglima Perang Datuk Nasaruddin Daud, yang juga merupakan pengerusi dakwah Islam, penerangan dan serentak Negeri Kelantan. Jadi pada 5 hari lepas, Datuk Nasaruddin Daud, Datuk Pendekar kita ni, telah pun memuat naik satu poster infografik berkenaan dengan kes ataupun isu yang tengah hangat diperkatakan oleh warga Kutai berkenaan dengan pengambilan tanah di kampung Kutai. Jadi pada 5 hari lepas, Datuk Nasaruddin Daud telah memuat naik poster tersebut. Cuma yang menjadi kepelikan bagi hamba dan juga Kelantan, dia telah pun memadamkan posting tersebut. Kenapa? Dia saja ada jawapannya. Namun begitu, hamba tertanya-tanya, apakah isu yang sebenarnya yang berlaku di kampung Kutai di bawah Dun Pasir Pekeh yang merupakan di bawah Dun Menteri Besar Negeri Kelantan Datuk Ahmad bin Yaakob. Ambo banyak kali tengok di Facebook tentang rasa tidak puas hati orang Kutai terhadap isu pengambilan tanah ini. Jadi berbeza dengan poster infografik yang telah dimuat naik Esko tersebut, konon dalam poster tersebut hampir 90% responden yang melibatkan 3 atau lebih orang ni berpuas hati dengan projek tersebut. Banyak lagi konon projek ni tanah paya. Namun orang kampung kata itu tanah padi dan ada dah rumah di dalam tanah tersebut. Dan dikatakan projek ni akan membantu orang kampung. Orang kampung kata tidak begitu. Jadi kontradik antara poster yang dimuat naik oleh Esko Penerangan dengan suara orang kampung yang mau yakin bukan fake, bukan jekom, tetapi orang kampung sebenar. Namun tengok satu persatu, memang orang kampung sebenar yang tidak berpuas hati dengan projek pengambilan tanah di kampung Kutai. Amo yakin dan percaya bila mau baca di Facebook Jamin Kelantan, bila dia mengeluarkan infografik tersebut, jadi di page Nasaruddin Daud telah pun delete. Tetapi dalam Jamin Kelantan ada lagi, jadi hampir 90%. Dalam infografik dia kata 90% bersetuju dengan cadangan projek ni. Tetapi bila mau tengok 95% mungkin bawah komen tu, dan kebanyakannya adalah warga Kutai sendiri tidak berpuas hati dengan projek pengambilan tanah di kampung Kutai, Pasir Pekeh, Tumpak. Reaksi berbeza ini bukan hanya ada dalam Facebook tetapi melalui tindakan di kampung Kutai. Sudah ada orang Kutai yang berani angkat kain rentang dengan pelbagai slogan yang jelas kalau kita baca, ianya memang tidak puas hati dengan cara kerajaan negeri nak ambil tanah di Kutai tersebut. Satu gerakan selamatkan kampung Kutai telah pun ada, dan di kain rentang kamu tengok ada jangan rapah tanah kami. Ada kain rentang yang menarik pada pandangan hamba dengan satu caption, dengan satu kata-kata yang bagaimana menyentuh apabila ia dikeluarkan oleh warga Kutai, orang Kelantan kepada kerajaan negeri. Katanya, era baru penjajahan telah bermula, selamatkan kampung Kutai. Jangan rampas tanah kami. Itu di antara orang kata tulisan-tulisan orang kampung yang diangkat di depan rumah di tanah mereka, dan dikatakan Majlis Daerah Tumpak telah pun menurunkan kain rentan tersebut. Jadi ini jelas bahawa poster infografik yang telah dimuat naik Esko Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan itu adalah palsu, bahkan menfitnah orang kampung tersebut. Jadi manakah datangnya 90% responden yang mengatakan bersetuju dengan projek tersebut? Banyak lagi lah cerita-cerita yang anda baca, yang anda dengar, yang tidak sedap didengar, dan orang kampung membandingkan bagaimana dengan projek kampung sendiri. Dan ingat, orang Kelantan bukannya bodoh. Mungkin sekali kamu boleh tipu warga Kelantan, tetapi kalau kamu nak tipu kali kedua, kami seluruh orang Kelantan akan bersatu dan melawan projek ini. Ambo akan bersama dengan rakyat yang dizalimi. Jadi ambo bersama dengan warga Kutai, cuma menunggu orang Kutai sendiri yang menceritakan bagaimana situasi sebenar. Ambo melihat daripada jauh, dan jelas projek ini tidak memberi keuntungan kepada orang kampung seperti mana yang dikatakan oleh poster infografik itu, tetapi ianya lebih memberi keuntungan kepada golongan kapitalis. Seolah-olah kerajaan negeri hari ini bersama dengan warga kapitalis. Jadi jelas Esko Kerajaan Negeri Kelantan
Esko Agama Dakwah Penerangan Hubungan Serata Negeri Kelantan, Datuk Pendekar Datuk Nasruddin Daud telah mengeluarkan satu poster infografik palsu. Yang lebih menyedihkan, dia hanya memadamkan sahaja poster tersebut tetapi tidak meminta maaf kepada rakyat Kelantan kerana telah menipu dengan menaikkan poster yang menipu. Mungkin sudah terbiasa dengan menipu, jadi dia padam saja poster tersebut dengan tidak memohon maaf kepada orang Kelantan, walaupun jelas dia telah memuat naik poster tipu dan poster yang mengharuk. Tetapi mungkin sudah banyak kali menipu, mungkin. Jadi bagi orang yang banyak kali menipu, bila dia kantoi nipu, dia padamlah. Dia tidak akan minta maaf dan tidak akan rasa menyesal. Jadi hamba berpandangan Esko Kajian Negeri Kelantan menipu dan tidak menyesal pun menipu orang Kelantan. Hamba berpandangan Esko Kajian Negeri Kelantan ini bukan saja menipu, tetapi tidaklah sebesarlah pun menipu dan memuat naik poster palsu. Kepada warga Kutai, teruskan berjuang, teruskan pertahankan kampung dan tanah anda. Hamba akan sentiasa bersama dengan rakyat yang dizalimi. Hamba ada satu cadangan kepada warga Kutai. Kalau mereka kajian negeri menggunakan penguatkuasa majlis daerah mereka menurunkan kain rentang, slogan selamatkan kampung kami, era penjajahan baru bermula, apa kata? Warga Kutai ambil semangat rakyat Palestin yang mempertahankan tanah mereka daripada diambil oleh Israel dan juga Zionis. Angkat bendera Palestin di setiap rumah, di setiap kedai dan tanah di mana kajian nak ambil tu. Jadi kalau kajian negeri rasa nak jadi seperti Israel dan Zionis, buatlah kekerasan, tak usah biciklah dengan orang Kutai. Tapi kalau kajian negeri rasa inilah kajian negeri Islam, inilah kajian yang melaksanakan dasar-dasar Islam, akhlak Islam, jadi mereka akan jumpa orang Kutai bicik dengan cara baik. Bukan lagi menyebar fitnah, buat berita palsu, kerana memperlekehkan tanah itu tidak ekonomi dan macam-macam lah. Hanya memikirkan keuntungan mereka dan kapitalis saja. Kerana Islam itu adil kepada semua. Jadi, cadangan hamba kepada warga Kutai, angkat bendera Palestin. Dan kepada kajian negeri, nak jadi Israel atau nak jadi pemimpin Islam, itu pilihan anda. Dan kepada kajian negeri, hamba agak sangat, tunjuklah keadilan, tunjuklah kajian negeri ini betul-betul ada roh kepimpinan Islam. Jadi kalau anda nak guna akta tu, nak guna akta ni, walaupun rakyatnya akhirnya rugi, di manakah Islam? Di manakah sikap ataupun roh perjuangan anda yang kononnya nak melaksanakan dasar-dasar Islam? Macam ni ke parti yang nak melaksanakan hudud, dalam angkat poster palsu, lepas tu tak nak bersama dengan rakyat dan seolah-olah bersama dengan golongan kapitalis. Rakyat yang mengangkat kamu ketika pilihan raya, tetapi hari ini kamu bersama dengan golongan kapitalis. Jadi kepada kajian negeri, pilihan di tangan anda. Mahu bersama racyatkah atau mahu bersama kapitalis? Warga Tumpat, warga Kutai, jangan kamu mudah-mudah ditipu oleh KJN yang jelas banyak dah tempat-tempat yang akhirnya bila melibatkan pengambilan tanah, rakyat yang rugi. Kepada seluruh orang Kelantan, warga Tumpat sudah kena. Mungkin selepas ini kita pula, keluarga kita pula akan dikenakan kerana mereka ada akta. Ialah yang dulu mereka angkat akta RUU 355. Hari ini mereka akan guna segala akta pengambilan tanah demi kepentingan mereka. Kepada orang Kelantan, jangan melihat ini hanya akan berlaku di Kutai, tetapi ianya akan berlaku banyak tempat lagi kalau kita biarkan sahabat kita, saudara kita ini ditindas oleh KJN yang kini mula zalim kepada rakyat. InsyaAllah, kita seluruh orang Kelantan bersama dengan warga Kutai, kepada warga Kutai, kuatkan semangat. Kami bersama anda, insya-Allah. Kalau kerajaan ini bertindak zalim kepada rakyatnya, rakyat akan hukum kerajaan ini. Sebarkan video ini supaya orang dapat melihat bagaimana sikap dan akhlaknya pemimpin PAS yang kononnya nak melaksanakan hudud RUU 355, tetapi dalam bab pengambilan tanah tak guna dah cara Islam, duk guna meh-meh cara Yahudi, cara Zionis nak ambil kapur. Kalau betul kamu nak buat hudud, nak buat RUU 355, kamu buat juga cara Islam bagaimana nak ambil tanah. Jangan hanya ketika kamu nak nikah, ketika kamu nak beli kereta Mercedes, kamu kata nak guna cara Islam. Tetapi bila kamu nak ambil tanah ke kampung, guna akta tu, guna akta ni. Islam tidak akan biarkan rakyat dizalimi oleh pemimpinnya. Sebarkan video ini biar semua orang tahu bagaimanakah akhlak pemimpin yang nak buat hudud, nak buat RUU 355 ni. Tetapi bila berhadapan dengan rakyat,
bicara potosel, bahkan memuat naik berita-berita palsu, cerita-cerita palsu. Dan bila kantoi menipu, tak nak minta maaf. Biar rakyat tahu dan biar rakyat hukum pada pilihan raya yang ke-15. Kerajaan yang sombong, agah tererti meretah ini, kita pastikan jatuh pada pilihan raya yang ke-15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.